Hai, Assalamualaikum semua. Okey, jadi hari ini Cikgu Arni nak terangkan tentang bab 5 iaitu Nisbah Trigonometri Part 1. Okey, jadinya untuk bahagian satu ini terdapat 3 standard pembelajaran yang akan ditekankan. So, di akhir sesi pembelajaran ini, murid sepatutnya dapat yang pertama, mengenal pasti sisi bertentangan dan sisi bersebelahan berdasarkan suatu sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Okey, yang kedua, membuat dan menentusahkan konjektur tentang hubungan antara sudut tirus dan nisbah sisi segitiga bersudut tegak dan seterusnya mentakrifkan sinus, kosinus dan tangent. Okey, yang ketiga adalah membuat dan menentusahkan konjektur tentang kesan perubahan saiz sudut terhadap nilai sinus, kosinus dan tangent. Okey, jadi untuk standard pembelajaran yang pertama, kita akan mengenal pasti sisi bertentangan, sisi bersebelahan dan hypotenuse. Okey, jadi gambar rajah di bawah ini dia menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak. Okey, di mana kita ada sudut A, sudut B dan sudut C. Okey, so sudut B ini adalah, sudut B ini adalah sudut tegak. Sudut tegak. Okey, manakala sisi yang bertentangan dengan sudut tegak ini dikenali sebagai hypotenuse. Okey, jadi hypotenuse ni dia merupakan sisi yang paling panjang. Okey. Okey, manakala sudut A dan C pula adalah sudut tirus. Okey. Sudut tirus. Okey, kenapa dia dipanggil sudut tirus? Okey, sebenarnya dia dipanggil sudut tirus ini disebabkan oleh sudutnya yang kurang daripada 90 darjah. Okey, seterusnya kita tengok gambar yang di sebelah ni. Okey. So, kita akan kena pastilah di mana sisi bertentangan, sisi bersebelahan dan hypotenuse. Okey, jadi simbol yang ni adalah simbol theta. Jadi ini pentinglah bagi kita untuk menentukan di mana sisi-sisi tu. Okey, jadi macam yang saya cakap tadi, hypotenuse, dia akan bertentangan dengan sudut tegak. So, kita buatlah anak panah macam ni. Okey, so hypotenuse ni boleh diwakili dengan huruf H. Okey, hypotenuse H. Okey, manakala sisi bertentangan pula adalah, so kita tengok sudut theta ni tadi. Okey, so dia adalah bertentangan. Okey. So, sisi AB ini adalah sisi bertentangan. So, sisi ni boleh diwakili dengan huruf T. Okey, T. Ni bukan. Okey, dan terakhir sekali adalah sisi bersebelahan. So, dia akan berada di sebelah. Okey, di antara sudut tegak dengan theta ni tadi. So, sisi bersebelahan ni boleh diwakili dengan huruf S. Okey. Okey, jom kita try buat latihan di dalam buku teks. So, soalan yang ni saya ambil dari buku teks. Okey, soalan 5.1a. Okey, soalan dia nombor 1, berdasarkan segitiga bersudut tegak di bawah, salin dan lengkapkan jadual yang diberi. Okey, so kat sini ada 4 lah kan. Tapi kita try buat satu je. Yang lain ni nanti awak sambung lah. Okey, boleh? So, kita try segitiga yang pertama iaitu sudut PQR. Okey, yang colour orange ni. So, dia nak kita cari sisi bagi hypotenuse, sisi bertentangan, sisi bersebelahan. So, sudut yang dia nak kita cari adalah QPR. Okey. So, kat sini saya dah keluarkanlah gambar tu. So, dia nak cari QPR. So, sudut dia di sini. So, sini adalah theta. Okey, jadi sisi bagi hypotenuse adalah yang mana? Okey, sisi hypotenuse adalah bertentangan dengan sudut
tegak. Okey, ni sudut tegak. So, kita gariskan, tunjuk anak panah sini. Okey, so kat mana? PR. Okey, so label lah hypotenuse. Okey, so tulislah kat sini PR. Macam tu. So, sisi bertentangan. Okey, sisi bertentangan adalah sisi yang dia bertentangan dengan sudut theta ni tadi. So, sini. Okey, QR. Okey, kita buatlah T. Okey, sisi dia adalah sisi QR. Okey, dan manakala sisi bersebelahan adalah di antara sudut theta ni dengan sudut tegak. So, ni adalah S. Sudut bersebelahan. Okey, so sisi dia adalah PQ. Mungkin ada yang tanya, cikgu boleh ke QP dia nak terbalikkan? Okey, boleh je, tak kisah pun mana-mana, PQ ke QP ke, okey je. Okey, so kita tengok untuk yang sudut yang kedua pula. Okey, PRQ. Okey, first kali kita tentukan dia punya sudut. Dia bagi PRQ. Okey, sudut theta dia adalah di sini. Okey, label lah theta sini. Okey, so kita cari hypotenuse. Hypotenuse adalah dia bertentangan dengan sudut tegak. So, hypotenuse adalah di sini. H. Okey, adalah sisi dia adalah PR. Okey, sama macam tadi. PR. Okey, manakala sisi bertentangan pula adalah sisi bertentangan dia adalah bertentangan dengan sudut theta. So dia adalah sisi PQ. PQ. Dan yang terakhir, sisi bersebelahan. Okey, dia adalah di antara sudut theta dan sudut tegak. So, sini adalah S. So, dia adalah sisi QR. Macam ni je. Senang je, you all. Okey? Okey, yang lain ni nanti awak sambung Okey, seterusnya kita tengok pula kepada standard pembelajaran yang kedua, iaitu membuat dan menentusahkan konjektur tentang hubungan antara sudut tirus dan nisbah sisi segitiga bersudut tegak, dan seterusnya mentakrifkan sinus, kosinus dan tangent. Okey, untuk standard pembelajaran yang kedua, awak kena tahu mengenai formula, tangent, sinus dan cosinus. So, ini adalah formula lah bagi ketiga-tiga tu. So, kalau sebelum ni awak dah tahu apa itu sisi bertentangan, hypotenuse, okey, lagi sisi bersebelahan. Okey, kita dah tahu dah kat mana nak cari. So, sekarang kita kena tahu pula tentang sinus, cosinus, tangent. Okey, sinus ni adalah bersamaan dengan sama dengan panjang sisi bertentangan dengan hypotenuse. Okey, so dia boleh diringkaskan macam ni lah. Cuba. Sin sama dengan K. T per H. Okey. Dan keduanya adalah cosinus. Okey, sama dengan panjang sisi bersebelahan per hypotenuse. Okey, kalau mudah dia macam ni. Okey, sisi bersebelahan diwakili huruf S dan hypotenuse H. Okey, dan yang terakhir adalah tangent, iaitu sama dengan panjang sisi bertentangan dengan panjang sisi bersebelahan. Okey, so tangent tan sama dengan T per S. Okey, so macam mana nak ingat ni? Okey, dia ada dia punya ni. Ni tips. Okey, so cara nak ingat dia adalah saya takut hantu. Seramnya kan? Okey, kalau saya hantu, tak takutlah saya. Okey, tak takutlah
saya. Okey. So, kita tengok kepada dia punya initial dia. Okey. So, okey. S ini merujuk kepada sin. T ini merujuk kepada tentang. Dan H ni merujukkan kepada hypotenuse. So, sin sama dengan T per H. Okey. So, sama juga dengan ni. Kalau sayang tu. K, S, H. Okey, initial dia. Okey, so dia adalah cos sama dengan S. Sebelah per H. Dan yang terakhir adalah tak takutlah saya. Okey. So, T ini merujukkan kepada tan. Sama dengan T tentang dan S adalah sebelah. Senang je kan? Okey, jom kita try buat soalan 5.1b. Okey, soalan dia, lengkapkan jadual berdasarkan segitiga bersudut tegak di bawah. So, dekat sini dia diberi 3 sudut segitiga bersudut tegak. So, untuk soalan ni saya akan tunjuk yang pertama lah. Yang ni saja, manakala yang lagi dua ni awak boleh try sendiri. Okay. So, kalau tengok dekat soalan segitiga DEF ni, disuruh cari sin X, cos X, tan X. Okay. Sin Y, cos Y, tan Y. Okay, so dia dah berilah segitiga ni DEF. So, dia cari sin X. Okay, kita try cari untuk sin X. Sebut kat sini lah sin X. Okay. Sama dengan, dia bagi sin X tentang per hypotenuse. Okay, kita tengok dekat sudut X ni, iaitu DD. Okay. Okay, so tentang. Okay, sisi tentang itu adalah yang mana? Okay, EF. So, dia bertentang dengan sudut pada D. Okay. So, EF per dengan hypotenuse. Okay. Hypotenuse adalah dia bertentangan dengan sudut tegak. Okay. So, sisi yang mana adalah DF. Okay. Macam tu je. So, kedua kita tengok pada cos X dengan cos X adalah sebelah per hypotenuse. Okay. So, kalau tadi ni kita dah tahulah ni hypotenuse, yang ni tentang. So, sebelah kat mana? Okay. Sebelah adalah di antara sudut X ni dengan sudut tegak. So, sini S. So, okay. Dah dapat macam ni, kita masukkan je lah dalam dia punya ni. So, cos X tadi apa? Sebelah, okay, sisi dia adalah DE. DE over, okay, per dengan hypotenuse DF. Macam tu. So, nanti ni masukkan dalam table semua. Cuma yang ni saya tak masukkan dalam table sebabnya ruang dia kecil sikit. Okay. Dan cari tan X. Tan X. Alamak, jam pula. Okay, tan X. So, tan X sama dengan, okay, tan apa? Tentang per sebelah. Okay, tentang tadi EF. Sisi EF. Berdengan S sebelah, iaitu DE. Okay, macam tu je lah. Okay, yang lain ni nanti yang 3 di belakang ni boleh cari sendiri.
Okey, sekarang kita tengok kepada standard pembelajaran yang ketiga, iaitu membuat dan menentusahkan konjektur tentang kesan perubahan saiz sudut terhadap nilai sinus, kosinus dan tangent. Okey, jom kita try buat soalan 5.1c. Okey, soalan dia, Raja di sebelah menunjukkan dua segitiga bersudut tegak. So, ada ni X dan Y. Okey. Tentukan sama ada semua nisbah trigonometri bagi sudut X dan sudut Y bernilai sama atau tidak. Nyatakan alasan untuk jawapan anda. So, kita dah tahu dah formula ni. Okey. Formula sains saya takut hantu. Okey. Kalau saya hantu, tak takutlah saya Tan. Tentang sebelah. Okey, so kita try cari untuk sin dululah, sin. Okey, kita cari untuk sudut X dulu. Okey. Sin X. Okey. Sin adalah tentang. Okey, tentang adalah di sini. Okey, so 9 per dengan, okey, hipotenus adalah sisi yang paling panjang. So, adalah 15. Okey, dan dia juga bertentangan dengan sudut tegak. Okey, kita kecilkan dia. Kita akan dapat 3 per 5. Okey, sekarang kita cari untuk Y pula. Sin Y sama dengan tentang adalah 3. Okey, per dengan hipotenus adalah 5. Okey, so ni dah dalam bentuk yang terkecil lah. Okey, seterusnya kita cari cos pula. Okey, cos. Cos X sama dengan, okey, cos ni apa? Sebelah per hipotenus. So, sebelah adalah sini. Okey, dia di antara sudut tegak dengan sudut X. So, dia adalah 12 per dengan hipotenus adalah 15. Okey, so boleh kecilkan, kita kecilkan. Okey, so akan dapat 4 per 5. Okey, so untuk Y pula, jangan lupa cos Y sama dengan 4 per 5. Okey, mana dapat? Okey, ni 4 ni S dan hipotenus adalah 5. Okey, yang terakhir adalah, okey, kita buat color orange. Tan X, okey, sama dengan tentang per sebelah. So, tentang apa tadi? Kita dah tahu dah. 9 per dengan sebelah 12. Okey, kecilkan. So, kita akan dapat 3 per 4. Okey. Tan Y sama dengan 3. Okey, 3 per 4. Okey, so kalau berdasarkan apa yang kita cari ini, okey, kita dapat tengok bahawa okey, kedua-dua sudut bagi X dan Y ni mempunyai nisbah yang sama. So, kesimpulannya adalah, okey, kesimpulan bagi soalan tadi adalah nisbah trigonometri bagi sudut X dan sudut Y adalah sama kerana panjang setiap sisi untuk kedua-dua rajah adalah berkadaran. Okey, itulah dia. So, sekarang kita dah tengok ketiga-tiga standard pembelajaran. Okey, jadi sampai di sini sajalah video kita pada kali ini. Okey, kita jumpa pada video akan datang, iaitu nisbah trigonometri part 2.